Ya, Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam pagi dan seperti yang kami janjikan kepada Auda, kami akan membawakan wawancara kedua, wawancara yang cukup istimewa. Betul. Tahu kenapa istimewa, Sarina? Sebab akan berlangsung esok? Betul, sebab akan berlangsung besok graduations, convocation Universiti Brunei Darussalam, dan rasanya para graduan yang akan menerima ijazah mereka, ni orang makan kenyang, tidur pun mungkin indah lena. Betul ya. Seawal sebulan rasanya sudah membuat perancangan, bukan hanya orang menyediakan dari segi apa tu namanya pakaian, dipanggil rob tu rob apa ni graduation gown. Lepas tu kalau perempuannya mencari sudah muam-muannya yang akan menata rias mereka seawal pagi. Jadi itu antara kelaziman yang berlaku lah apabila berlangsungnya majlis-majlis convocations. Dan hari ini kesempatan kami untuk bersama dengan dua orang setiausaha bersama untuk memberikan pencerahan dan penerangan berkenaan dengan majlis convocation ke-34 Universiti Brunei Darussalam yang akan berlangsung esok ini. Dan Alhamdulillah kami cukup berbesar hati di studio kami telah menjemput dua orang setiausaha bersama bagi Majlis Convocation Universiti Brunei Darussalam yang ke-34 tahun. Kita bersama dengan Yang Mulia Ahmad Raimi Haji Muhammad dan juga Muhammad Khairul Nizam Suhaili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ni? Alhamdulillah. Sehat hari tuan. Baik. Kami maklum sudah ni, rasanya ramai yang juga maklum bahawa Majlis Convocation ketika 34 Universiti Brunei Darussalam akan berlangsung esok. Mungkin sebagai mukadimah juga di mana yang akan dilangsungkan tuan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Radio Television Brunei dan juga Rampai Pagi secara khususnya kerana memberi peluang bagi kami untuk mengkongsi maklumat tentang Majlis Convocation. Okey, insya-Allah Majlis Convocation kali ke-34 Universiti Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Isnin 24 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 22 Ogos 2022 Masihi bertempat di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Itu dia sedikit mukadimah mengenai dengan acara yang akan berlangsung besok. Mungkin soalan seterusnya dapat kami ajukan kepada Muhammad Khairul Nizam mengenai dengan Majlis Convocation besok akan berlangsung pada besok hari. Dari segi jumlah, berapakah jumlah graduan bagi penganugerahan ijazah dan diploma pada tahun ini? Okey, terima kasih. Baiklah, alhamdulillah Majlis Convocation 34 pada tahun ini adalah graduan-graduan yang menamatkan pengajian yang pada tahun akademik 2021 dan juga 2022, iaitu seramai 1028 orang akan menamatkan pengajian mereka dan melangsungkan convocation esok insya-Allah. Dan bagi sesi pagi, penganugerahan akan diberikan kepada penerima-penerima ijazah doktor falsafah dan juga ijazah sarjana muda. Dan dalam tersebut seramai 18 orang graduan akan menerima ijazah kedoktoran dan 703 orang pula akan menerima ijazah sarjana muda. Manakala bagi sesi petang pula, bagi penganugerahan ijazah sarjana dan diploma, seramai 296 orang graduan akan menerima ijazah sarjana muda iaitu master, dan manakala 11 orang akan menerima diploma insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi dapatkan lihat peningkatan ni sebenarnya, Sarina. Dari segi, terutama dari segi yang akan menerima ijazah kedoktoran falsafah, PhD. Alhamdulillah. Ya, kalau dinyatakan tadi secara kumulatif ataupun keseluruhannya seramai 1028 orang graduan bakal diraikan di sebelah pagi dan juga petang esok. Dan berkenaan dengan atur cara Majlis Convocation ke-34 UBD, barangkali Tuan Ahmad Raimi dapat berkongsi juga. Silakan. Terima kasih. Seperti tahun-tahun yang lepas, Majlis Convocation ke-34 Universiti Brunei Darussalam akan dibahagikan kepada dua sesi, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Insya-Allah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadatul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam selaku Chancellor Universiti Brunei Darussalam telah berkenan berangkat bagi menyempurnakan penganugerahan ijazah doktor falsafah dan sarjana muda di sebelah pagi. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro Chancellor
Universiti Brunei Darussalam insya-Allah akan berangkat bagi menyempurnakan penganugerahan ijazah sarjana dan diploma di sebelah petang. Okey, bagi sesi pagi, para graduan adalah dinasihatkan untuk hadir seawal jam 7 pagi. Manakala para jemputan selewat-lewatnya jam 8 pagi. Majlis akan dimulakan dengan perarakan graduan masuk ke Dewan pada jam 8 pagi dan diikuti dengan perarakan besar pada jam 8.35 pagi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah pada jam 9 pagi dan majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh kari yang terdiri daripada pelajar UBD dan penganugerahan ijazah. Sementara itu, pada sesi petang pula, para graduan adalah dinasihatkan untuk hadir pada jam 12.30 petang dan para jemputan selewat-lewatnya jam 1 petang. Perarakan graduan masuk ke Dewan akan bermula pada pukul 1.30 petang dan diikuti dengan perarakan besar pada pukul 1.45 petang. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota akan dijangka pada jam 2 petang dan majlis diteruskan dengan penganugerahan ijazah dan diploma. Alhamdulillah. Itulah di antara perkongsian di antara atur cara untuk majlis convocation besok. Jadi diharapkan agar para jemputan dan jika para pelajar yang akan menerima, para graduan yang akan menerima ijazah mereka besok akan dapat mengambil maklum akan perkara ini. Mungkin soalan seterusnya dapat kami tanyakan kepada Muhammad Khairul Nizam dari segi SOP barangkali ataupun perkara-perkara yang perlu diambil tahu oleh para graduan dan para jemputan untuk memastikan kelancaran majlis convocation ini. Baiklah, terima kasih. Bagi memastikan kelancaran majlis berjalan dengan lancar, para graduan dan juga jemputan-jemputan dinasihatkan untuk mengikuti beberapa langkah-langkah berjaga-jaga. Yang pertama, para graduan dan tetamu adalah dimestikan untuk membuat ujian saringan. Itu antigen rapid test yang masa ni kita ni buat di mana-mana, terutama sekali jemputan-jemputan jika ada. Dan diharuskan membuat ataupun diwajibkan membuat antigen rapid test di rumah pada hari majlis convocation tersebut. Itu sebelum datang ke Dewan Chancellor diharuskan untuk membuat antigen rapid test. Dan hasil ujian negatif sahaja yang dibenarkan masuk ke dalam Dewan. Dan para graduan dan juga para tetamu hendaklah memasukkan ataupun mengupload ke dalam BruHealth. Sebab BruHealth tersebut akan dilihat nanti apabila hadir di tempat-tempat tertentu yang dimaklumkan nanti. Yang kedua, individu dengan hasil ujian ART negatif dan tidak mengalami simptom kesihatan hanya akan dibenarkan masuk. Itu yang tiada simptom ataupun tiada tanda-tanda yang meragukan dan negatif yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam Dewan. Yang ketiga, jika sekiranya graduan atau tetamu merasakan kurang sihat seperti mengalami simptom-simptom yang saya terangkan tadi seperti selesma, atau batuk, demam, mereka boleh memaklumkan terus kepada ubd.convo@ubd.edu.bn ataupun WhatsApp ke talian hotline UBD iaitu 880 1000 dan diminta untuk tidak hadir ke majlis convocation sekiranya pada hari tersebut sesuatu yang kita ninda jangka kalau berlaku. Jadi mahasiswa tersebut boleh maklumkan terus kepada yang saya terangkan tadi iaitu ubd.convo@ubd.edu.bn ataupun WhatsApp terus kepada 880 1000. Dan terakhir sekali sentiasa memakai selungkup muka apabila menghadiri majlis tersebut. Baik, sebelum juga kita mengakhiri sesi wawancara ini Tuan, dinyatakan tadi adanya peningkatan dari segi jumlah yang akan menerima ataupun akan turut menjayakan majlis graduasi ini untuk ijazah kedoktoran saja pada tahun ini 18 orang daripada pelbagai jurusan. Kami juga difahamkan untuk tahun ini mungkin jarang untuk kita ni highlight, tetapi rasanya ada keperluan agar ini dapat memberikan inspirasi kepada anak-anak muda masa ini yang masih lagi barangkali di dalam tingkatan 5 ataupun di dalam tingkatan 6 sebagai satu inspirasi supaya mereka ni ada kekarihan, ada semangat untuk melanjutkan pengajian ke mana-mana IPT di negara Brunei Darussalam. Kerana dalam majlis graduasi esok ini, khususnya di sebelah petang,
ada 2 orang pelajar yang juga akan menerima ijazah sarjana ataupun masters yang terdiri daripada adik-beradik yang mempunyai kelainan upaya. Jadi di sini akan menjadi satu cabaran kepada kita ni yang normal lah ni ya. Jadi jarang kita ni akan meng-highlight barang-barang macam mana ni, tetapi inilah keistimewaan di negara Brunei Darussalam. Akses pendidikan itu diberikan kepada sesiapa sahaja secara inklusif, diberikan kepada semua. Betul. Selain daripada adanya sokongan daripada lecturer-lecturer di UBD dan juga dorongan daripada ibu bapa dan keluarga. Bayangkan selama beberapa tahun dorangan ni melanjutkan pengajian di sana dengan keterhadan kemampuan mereka, tetapi apa yang pernah dikongsikan, mereka juga mendapat bantuan dan sokongan besar daripada warga UBD. Sisipan akan dibawakan esok secara eksklusif sebenarnya bersama pelajaran ini semasa majlis convocation. Dan sebagai setiausaha bersama, macam mana bisa kita melihat anak-anak Brunei kita ni sudah semakin hari semakin bertambahnya jua minat orang ini untuk melanjutkan pengajian. Mungkin ini juga akan dapat menjayakan apa yang terkandung dalam wawasan Brunei 2035. Jadi ada pendapat kita secara peribadi barangkali. Pastinya kagum melihat peningkatan. Bagaimana? I think dari segi pengalaman sendirilah, kagum melihat student, especially daripada UBD, Universiti Brunei Darussalam. So something positive lah for us kan. So I'm not sure. Ya, bagi kami graduation ini adalah sesuatu yang besar. Makna yang besar. Itu setiap graduan menamakan pengajian mereka selama 2 tahun atau 4 tahun. Jadi apabila mereka selesai graduan tersebut, kami nampak satu pengorbanan masalah yang mereka korbankan. Dan selepas ini adalah terpulang kepada graduan tersebut sama ada ataupun bagaimana mereka menggunakan kelebihan ataupun hasil usaha mereka selama 4 tahun tersebut. Tambahan lagi, graduan-graduan yang juga menjalani graduasi pada tahun ini turut mengalami transisi perubahan cara belajar. Kerana bayangkan COVID melanda negara sejak 2 tahun. Jadi ini satu kejayaan besar kepada mereka ya tuan ya. Saya cukup tertarik dengan apa yang dikongsikan tadi oleh Muhammad Khairul Nizam mengenai dengan apa yang akan dilakukan dengan ijazah yang bakal diterima. Sebab ijazah ini hanya akan merupakan sekeping kertas sahaja. Tapi yang paling penting ialah bagaimana kita ni terus lagi aktiviti yang akan dilakukan, sumbangankan kepada negara selepas AUDA mendapat ijazah AUDA. Itu yang paling penting. Betul dan nyatanya banyak jo yang sudah terbukti di kalangan para graduan lepasan IPT ataupun universiti di negara Brunei Darussalam ini bukan hanya menjawat jawatan yang cukup baik di sektor perkhidmatan awam, malahan juga di sektor swasta. Hatta ada di kalangan mereka ni sudah menjadi beberapa orang usahawan besar, menguruskan bukan hanya bisnes, malahan juga di bidang pertanian. Ya. Jadi jangan terkejut, mereka ini mempunyai ijazah walaupun orang berkecimpung dalam bidang pertanian. Alhamdulillah. Baik, mungkin untuk akhirnya ada pesanan barangkali dan juga saranan kepada para graduan dan yang penting juga jemputan kerana saya difahamkan untuk seorang graduan kota wakil keluarga itu memang dihadkan juga. Silakan tuan. Okey, terima kasih. So memandangkan hari convocation adalah hari yang bersejarah bagi para graduan dan juga ibu bapa. Adalah dinasihatkan agar mereka akan mendapatkan rehat yang mencukupi pertama sekali dan mengambil sarapan yang berkhasiat kerana majlis tersebut akan memakan masa yang agak lama. Terutamanya semasa menunggu giliran bagi naik ke pentas untuk menerima sijil. Hadirin dan hadirat adalah juga dinasihatkan untuk mengurangkan pergerakan dalam hari-hari menjelang majlis convocation demi keselamatan dan kesejahteraan masing-masing pada majlis convocation itu nanti. Pihak Universiti Brunei Darussalam ingin mengingatkan kepada para graduan supaya akan dapat hadir tepat pada masa bagi melincinkan lagi segala urusan dan persiapan. Para graduan diharap akan datang pada pukul seawal 6 pagi dan 1 petang bagi sesi petang seperti yang dijadualkan. Dan melakukan antigen rapid test atau ART terlebih dahulu sebelum menghadiri majlis convocation tersebut. Para graduan juga dinasihatkan untuk bekerjasama dan mematuhi segala arahan yang diberikan oleh Urustia Majlis Convocation bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar. Pihak Urustia juga telah menyediakan
beberapa shuttle bus di beberapa buah lokasi bagi kemudahan pengangkutan ke Dewan Chancellor. Mulai dari jam 6 pagi bagi sesi pagi dan 11.30 pagi bagi sesi petang. Okay. Jadi itu dia antara lain perkara-perkara yang wajar juga diketahui oleh bukan hanya pragraduan tuan ya, tapi juga para jemputan. Mungkin ada yang ingin ditambah lagi? Ya, untuk makluman bersama, jalan-jalan masuk utama UBD, JIS dan DST akan ditutup bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Oleh yang demikian adalah disarankan kepada para graduan serta para tetamu untuk menggunakan jalan alternatif melalui Jalan Rimba ke UBD dan juga menggunakan lebuh raya Sultan Hassanal Bolkiah, iaitu simpang berhampiran dengan Doko dan Universiti Teknologi Brunei. Ya. Jadi itu antara perkara penting itu jalan utama berhampiran dengan yang menghala ke UBD berhampiran dengan Jerudong International School dan juga DST ditutup di sana seawal pagi tu. Seawal pagi. Jadi para graduan dan juga para jemputan boleh melalui dua jalan alternatif yang sedia ada daripada jalan 3 rasanya tu, jalan 3 Rimba dan juga kalau dari highway Hassanal Bolkiah dari Muara menuju ke menuju ke Jerudong ada satu simpang yang boleh memasuki the core ataupun UTB. Perkara yang penting untuk Tani ketahui. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambah barangkali mengenai dengan saranan untuk besok? Ya. Ada nasihat ke apa orang mana tahu? Ya, I think okay. So kami bagi pihak UBD mewakili Universiti Brunei Darussalam juga ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk merakamkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan anak-anak dan keluarga habis kita. Diharapkan juga agar para graduan akan terus membagi sokongan dan menyumbang jasa dan bakti kepada pertumbuhan universiti dan menjadi seorang alumni UBD yang aktif. Untuk itu, mereka boleh mendaftar ke pejabat OWARA ataupun Office of Alumni Relation dan Advancement kepada alumni UBD. Akhir kata, kepada semua yang memberi sokongan berterusan kepada UBD dan yang sama-sama terlibat dalam menjayakan Majlis Convocation kali ke-34 ini, kami bagi pihak Universiti Brunei Darussalam tidak lupa mengucapkan jutawan terima kasih dan rasa berbesar hati atas sokongan habis kita yang tidak putus-putus. Ucapan penghargaan sekali lagi dipanjangkan kepada pihak Rampai Pagi kerana telah memberikan peluang bagi kami untuk berkongsi maklumat mengenai Majlis Convocation UBD. Semoga Allah juga membalas jasa baik habis kita dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya Allah ya. Mudah-mudahan doa diangkat terus dan juga dimustajabkan dan mudah-mudahan Majlis Convocation ke-34 Universiti Brunei Darussalam akan berjalan lancar dan jayanya. Pesta Konvo pun merupakan antara acara utama sebelum menjelangnya convocation selain juga barangkali majlis khatam Al-Quran di kalangan para graduan memang sudah diadakan itu alhamdulillah ya. Betul. Baiklah. Dan seperti yang dikongsikan tadi ada penonton, saranan yang paling penting juga agar ada penonton semua terutamanya bakal graduan dan juga para jemputan untuk mendapatkan sarapan yang berkhasiat dan tidur yang mencukupi walaupun tadi permulaan segmen ini ada menceritakan macam mana orang yang akan graduan besok yang akan diraikan besok mungkin tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah istilahnya ya. Betul. Kerana esok merupakan hari yang cukup bersejarah, hari yang cukup bermakna. Di sinilah antara apa orang boleh tadi katakan sebagai tanda aras, milestone, self achievement kepada diri graduan itu sendiri, sama ada diorang itu menerima diplomanya ke, menerima sarjana mudanya ke, ataupun mungkin ijazah sarjananya, apatah lagi ijazah kedoktoran kan. Betul. Jadi syabas tahniah kami ucapkan, semoga terus maju jaya, pertambahan lagi para ilmuwan di negara kita ni. Mudah-mudahan negara kita ni akan terus maju dan berkembang bukan hanya dalam bidang pendidikan tetapi semua sektor. Betul. Kejayaan ini bukan hanya kejayaan yang dapat Tani raikan untuk bakal graduan sahaja, tapi kejayaan ini merupakan kejayaan untuk daripada ahli keluarga juga, keluarga ibu bapa terutamanya dan juga semua tenaga pengajar di Universiti Brunei Darussalam. Setinggi-tinggi ucapan tahniah kami ucapkan kepada semua. Betul ya. Dan tidak melupakan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Setiausaha Bersama Yang Mulia Awang Ahmad Raimi bin Haji Muhammad dan juga
juga Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Nizam bin Suhaili memenuhi undangan kami untuk lebih memperjelaskan mengenai dengan Majlis Convocation UBD ke-34 berlangsung esok di sebelah pagi dan petang bertempat di Dewan Chancellor, dan yang pentingnya akan juga dibawakan secara langsung menerusi saluran TV dan juga radio. Terima kasih sekali lagi tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.